kebenaran, the truth. Kadang-kadang mereka kata keputusan itu tepat. Saya bagi contoh Azhari ya tadi ni. Okay. Saya bagi contoh misalnya apa yang Mustafa Kamal kata tadi, dia kata Aristotle dengan Ghazali kan. Jadi pada Aristotle itu adalah satu keputusan yang tepat. Manusia ini berlaku, manusia ini terjadi dan kewujudan manusia, the being of a human being is like this. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, kita harus pergi kepada pencipta. Jadi pada Imam Al-Ghazali itu adalah satu yang kebenaran yang telah mereka capai. Tetapi pada Aristotle kebenaran itu adalah ini. Jadi kalau kita katakan tepat, tidak ada yang tepat selain yang tepat adalah satu kebenaran. Okey? Ini ahli falsafah lah, dia punya cakap macam itu kan, berbelit-belit kat kita. Kau cakap lah terus terang kan apa kau dah cakap. Okey. Jadi maksud dia, mengapa begitu? Kerana dia masih lagi membuka ruang kepada proses pemikiran manusia. Kita terus lagi berfikir dan berfikir, proses itu berterusan untuk mencari kebenaran. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kebenaran itu tidak ada hadnya. Sebab itu kita kata kebenaran, the truth is out there. Kebenaran itu ada di sana. Kebenaran bagi Azhari tidak sama dengan kebenaran dengan apa yang saya fikirkan. Tidak sama dengan Hafizah, tidak sama dengan Khairunisa. Jadi bermakna the truth is still out there whereby you need a process to think. Bila kita kata process of to think tu, kita mencari fakta. Fakta dan evidence. Bukti-bukti yang kukuh untuk menyatakan inilah dia yang keputusan yang tepat dan kebenaran yang kita cari. Namun ada lagi orang lain yang berfikir dengan evidence yang lain menyatakan adakah ini kebenaran? Jadi itulah apa yang berlaku sebenarnya pada zaman dahulu. Mereka terus berfikir mencari satu jawapan yang pasti. Okey? Sebab itu kita pada zaman sekarang kita tak ada dah buat kerja tu, macam tak ada masa dah nak buat kerja-kerja macam berfikir ni kan. Alangkah tu Allah memberikan kita otak dan minda untuk berfikir, tapi mungkin berapa persen yang kita guna di dalam proses pemikiran itu, wallahu alam bisawab. Ikutlah masing-masing punya konteks. Sebab itu saya kata always goes to the context of whereby you di mana you berada. Takkanlah saya nak fikir masalah satu dunia ni kan? Tidaklah. Macam contoh kalau saya kena berfikir lebih tentang contoh pengurusan COVID. Sebab saya memikirkan tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan contoh. Gitulah. Ya? Macam you all mungkin memikirkan tentang pekerjaan yang subjek yang you all ajar. Jadi tak payah fikir dah yang lain-lain tu because it's beyond your boundary. Jadi itu nanti kita akan tengok macam mana. Okay, jadi sekarang ni siapakah ahli fikir ini? Mereka adalah ahli fikir yang pada ketika itu wujud dan cuba memberikan jawapan, mencari satu kebenaran tentang sesuatu perkara. Ya. Okay, next. Ahli pemikir macam inilah Albert Einstein, John Dewey, Ruggiero, De Bono. Okey, macam contoh Albert Einstein. Albert Einstein ini adalah ahli saintis. Dia berfikir dia adalah ahli fizik. Dia bila fikir ahli fizik itu adalah bidang dia, bidang tujahan dia. Dia tidak memikirkan tentang Albert Einstein tak pernah fikir tentang COVID pada hari ini. Kan? Pada waktu tu dia memikirkan di mana dia kata kenapa bunyi dengan kilat, kenapa kilat dulu kemudian bunyi dulu.
Bunyi dulu ke kilat dulu? Dulu baru kilat. Kalau tak salah. Bunyi dulu baru kilat. Kilat dulu baru bunyi. Cahaya Tu dulu. dia. So nothing travel faster than light. Jadi kilat dululah. Kilat tu maksudnya kamu nampak kilat dulu baru kamu dengar bunyi kan? Betul. Jadi dia punya teori ialah dia kata nothing travel faster than light. Jadi light tu cahaya tu boleh travel sangat pantas sekali. Tak ada apa di dalam dunia ni yang boleh menyamai light itu. Kan? Tapi kita di dalam Islam yang mana lagi pantas? Apa yang paling pantas sekali? Peristiwa yang paling pantas berlaku? Buruk. Yes. Itulah yang orang tak boleh. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana Nabi Muhammad travel faster. Even travel faster than light. Tapi waktu Albert Einstein wujud tu, dia nak memberi penerangan tu apa yang ada pada konteks dia. Dia ni Yahudi. Jadi bila dia Yahudi, pemikiran dia macam itulah. Dan kamu tengok tu, kepala dia, rambut dia pun macam orang macam muka tak siap. Rambut dengan rambut dia yang mengerbang dan sebagainya. He couldn't be bothered about himself. I tell you, Albert Einstein ni. Tetapi dia very genius. Very genius. Mungkin Allah wujudkan Albert Einstein ini kepada kita untuk mempelajari tentang sesuatu perkara pun. You tahu tak, otak Albert Einstein ni masih ada di dalam simpanan. Saya tak tahu di mana. Tetapi masih ada dan masih lagi orang mengkaji tentang neurons. Orang gunakan otak Albert Einstein. Siapakah yang dia sebenarnya cerita Albert Einstein ni, bila Albert Einstein nak mati, masa tu dia dah sakit lah. Dia ni mati di dalam kalau kita tengok sedihnya Albert Einstein ni kan, mati di dalam keseorangan. Okay. Dia tak percaya siapa-siapa di dalam dunia ni. Tetapi dia percaya kepada satu sahabat dia. Sahabat dia adalah surgeon, tukang bedah. So, tukang bedah otak lah, neurologist tau. Jadi dia pesan dengan sahabat dia, dia kata kalau dia mati, dia kata you kena pastikan bahawa tak ada orang buat apa-apa ke atas dirinya. Okay. Tetapi sahabat itu hanya waktu itu je lah. Bila Albert Einstein mati, sahabat itulah yang telah mengeluarkan otak Albert Einstein dan buat study tentang otak dia. Sebab dia pakar neurologis dan dia pakar neuron. Dan dia nak tahu why Albert Einstein so damn brilliant tentang physics lah. Okay. Jadi dia kaji tentang otak Albert Einstein ni, diambilnya otak itu maka dan dipotong-potong. Potong-potong ikut chunks tau. Bila chunks tu dia ikut grid. Jadi dia ambil dan dia study sebiji satu lokasi otak Albert Einstein. Sebab itulah kita tahu banyak mengenai dengan otak. Jadi terima kasih juga kepada Albert Einstein dan kawan sahabat baiknya tu kerana Albert Einstein dia menyumbang otak dia kepada sahabat dia tu. So sahabat dia ni pula mengkaji tentang neuron. Jadi itulah yang kita dapat sampai ke hari ini. So itulah cerita Albert Einstein lah. Okay. Di Bono dengan Ruggiero dengan John Dewey ni adalah ahli pemikir di dalam pendidikan. Sebab tu saya masukkan di sinilah. Jadi dia adalah ahli fikir yang memikirkan tentang sesuatu perkara lah. Okay, nanti kita akan tengok di Bono ni dekat mana, Ruggiero ni dekat mana, John Dewey ni dekat mana. Tetapi mereka ini adalah orang yang hidup pada zaman kira baru lah. Kira baru. Saya
Ini mungkin you all kena tengoklah sebab saya tak catat dia punya tarikh ni. Saya tengok dulu kalau ada tarikh dekat sini ya. Kalau John Dewey 1933, 1933 ya. Jadi dia adalah yang awal. Kalau Ruggiero ni baru lagi 2010 ya. Okey, kalau di Bono 1985. Jadi di dalam pendidikan kita pada hari ini sebenarnya banyak memakai pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh Di Bono. Nanti saya ceritalah kemudian tu Okey. Jadi ini adalah ahli pemikir kita. Kita tengok John Dewey, dia kata apa tentang pemikiran? So John Dewey kata pemikiran ialah perilaku menyelesaikan masalah. Samalah macam you all kata tadi. Tetapi perkataannya di sini adalah perilaku. Perilaku ni maksud apa? Perilaku ni adalah tingkah laku, sesuatu perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita tu boleh menyelesaikan masalah. Jadi pemikiran itu adalah satu proses perilaku. Tingkah laku kita menyelesaikan masalah. Okey? Itu adalah John Dewey. Kalau di Bono, dia kata, thinking is the operating skill with which intelligence acts upon experience for a purpose. Jadi Di Bono ni zaman dia baru 1985. Dia kata proses thinking ni, pemikiran ni adalah satu operating skill. Dia satu memerlukan satu kemahiran. Kalau you tak ada kemahiran, kemahiran apa? Kemahiran untuk memproses. Kemahiran memproses itu memproses apa? Dia satu proses, satu kemahiran kecerdasan suatu tu. Ya. Okey. Intelligent acts upon experience. Maksudnya you lakukan itu kerana ada pengalaman. Jadi keupayaan kita untuk berfikir. Ya. Siapa tu? Hakimah. Ya Hakimah. Dia nak menyatakan sesuatu? Tak ada. Okey. Jadi kalau kita tengok perbezaan tadi dengan John Dewey yang ni, dia kata dia hanyalah satu perilaku saja. Tapi kita akan tengok nantilah. Ini yang lebih mendalam ya. Kalau Di Bono dia kata dia tu bukan setakat dia adalah satu operasi pemikiran tu, suatu perbuatan untuk berfikir, tetapi dia juga melibatkan kemahiran dan pengalaman. Jadi benda tu harus digemblengkan untuk kita bertingkah laku untuk menjalankan proses pemikiran. Kalau kita ada skill, kita ada kemahiran, ya, tetapi kita tidak ada kecerdasan itu, dia mungkin hasilnya adalah lain berbanding dengan kalau kita ada kemahiran, kita ada kecerdasan dan kita boleh menghasilkan sesuatu itu dalam output yang berbeza. Kenapa saya sebut yang ini? Sebab itu bila kamu tengok kenapa pelajar-pelajar kita ada yang kita kategorikan, kita nyatakan sebagai slow learner, ada yang fast learner. Jadi kita kena faham proses yang berlaku di dalam pemikiran individu itu tidak sama. Okay? Tidak sama. Sebab apa? Sebab kemahiran yang berbeza. Okay? Kecerdasan yang berbeza. Intelligence dia berbeza. Dan juga mungkin pengalaman dia berbeza. Sebab itu output dia adalah berbeza. Okay? Next. Vincent Ryan Ruggiero. Dia kata thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem, make decision or fulfill a desire to understand. It is searching for answers, reaching for meaning. Okay, dia sama juga macam tadi.
Dia tu satu proses, dia kata satu proses yang berlaku di satu proses aktiviti yang berlaku pada mental kita. Dia bukan berlaku di atas meja. Dia berlaku di dalam kepala kita ni, di dalam proses kotak pemikiran kita. Berlaku untuk apa? Untuk dia menyelesaikan masalah, membuat keputusan, untuk dia memahami sesuatu, mencari jawapan. Kemudian dia kata bukan saja jawapan tetapi dia cuba mencapai makna. Okay. Makna ini adalah sesuatu beyond daripada hanya jawapan saja. Okay. Saya bagi contoh macam ni. Contoh macam matematik. 2 campur 2 adalah 4. Okay. 4 tu adalah jawapan kepada 2 campur 2. Tetapi, apakah makna 4? Nampak tak beza dia? Mustafa Kamal, kamu yang ajar matematik. 2 campur 2, 4. Apakah makna 4? Gabungan daripada 2 dan 2. 4 adalah nombor dan gabungan daripada 2 tambah dengan 2 bila dikumpulkan. 2 tambah 2 tu adalah 4, jadi 4 itu adalah makna yang terkumpul daripada 2 tambah 2. Kalau ikut apa? Kalau ikut penyelesaian masalah 2 tambah 2 lah. Tapi kalau betul. nombor 4 sahaja, itu lain lah bukan. Sebab itu Ruggiero kata answer and meaning. Jadi answer and meaning is bukan two different thing. Maksudnya answer is just answer. You got the physical answer, 4. Tetapi meaning tu, apakah makna di sebalik 4 itu? Bila kita tanya lagi balik, 4 ni apa? 4 ni Mustafa kata 2 tambah 2. Okey, 2 tambah 2, 2 tu apa? Kenapa tambah 2? Apakah maksud tambah? Jadi meaning tu bermakna memberi makna di sebalik daripada 4. Di sebalik daripada jawapan itu. Begitu. Jadi artinya dalam proses pemikiran kita tu, you can go beyond that. Sebab itulah saya rasa di dalam Islam juga kan, kita ni sedang mencari kebenaran. We are searching for meaning, makna mencari kebenaran, the truth. Tetapi kita mestilah di dalam proses itu berpijak di alam nyata. Kalau kita tidak berpijak di alam nyata, itu yang banyak kita jadi gila. Ramai juga ahli-ahli, you tahu tak, ahli matematik yang terkenal, saya tak ingat nama ahli matematik yang terkenal. Ada seorang yang ahli maths matematik, tak ingat siapa nama, tetapi dia mati kerana commit suicide. Dia bunuh diri. Banyak ahli-ahli pemikir pada zaman dahulu kala, kalau you all tengok ahli pemikir dia berfikir sehingga dia tak boleh cari makna yang sebenar dan menyebabkan dia so frustrated and they hang themselves. They commit suicide. Atau dia mati mati di dalam keadaan yang keseorangan lah, yang tak tahu, yang lost, yang having mental illness. Sebab dia cuba mencari kebenaran itu dengan mencari kebenaran tetapi dia tidak berpegang kepada agama. Sebab itu kita tengok ramai yang begitulah. Sebab macam mana sekalipun kita kembali, ini kita dalam Islam ni memang begitulah kita. Okay? Kita di dalam Islam apa-apa pun kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kepercayaan kita yang telah menjadikan kita alam semesta dan sebagainya. So apa-apa pun yang tidak boleh dijangkau oleh pemikiran kita, kita tak go beyond that. Kita tak tanya lagi. You tak tanya lagi. Okay?
Tetapi orang zaman pemikir-pemikir yang tidak berpegang kepada agama, tak kira lah agama yang lain tu ikut agama dia lah, tetapi tidak berpegang kepada itu, maka dia mungkin akan lost di dalam pencarian dia. Jadi itu cerita lain lah. Tapi nak bagi tahunya dahsyatnya pemikiran kita ni, dahsyatnya kita proses pemikiran itu boleh menyebabkan kita menjadi tidak keruan kerana berfikir. Sebab itu berfikir tu kena ada kena ada SOP lah. Okay? Dalam bahasa yang mudahnya tu kena ada SOP lah. Okay? Jadi pada Ruggiero dia kata bukan saja you mencari jawapan tetapi you juga mencari makna. Sebab kalau you tengok di dalam matematik pun, bila kita nak menjawab soalan 2 campur 2 sama dengan 4. Okey, maka kita bagilah markah sebab jawapannya betul. Tetapi kenapa kita di dalam skema jawapan, kita ada juga di dalam skema jawapan kita tu, kita punya guidelines tak kira lah form 4 ke form 5 ke, kalau jawapan betul, cara jalan salah, kita masih kasih dia markah sebab jawapan dia betul, 4. Tetapi kalau cara jalan dia betul, jawapan dia salah, kita tetap kasih dia markah juga pada cara cari jawapan yang betul. Nampak tak? Kita memberi kita memberi markah kepada benda yang fakta. Jadi kita memberi ruang kepada itu. Tetapi kalau kita kata haruslah memberi meaning, memberi makna, sampai sudah jawapan tu tak ada markah. Okay? Sebabnya kita tak tahu the meaning or the truth is out there. But the process, you can show the process of searching for meaning. Macam tadi lah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi saya boleh juga buat 3 tambah 1 sama dengan 4. 0 tambah 4 sama dengan 4. There are a lot of process. Cara, kaedah dan sebagainya itu untuk memberi jawapan yang sama, which is 4. But the meaning is different. Okay. Jadi macam pening dah kita kan, pusing-pusing pusing-pusing saja apa yang kita sebut tu. Tapi itulah makna, itulah sebenarnya. I just want you to understand, sometimes dalam proses pemikiran itu maka berlaku perkara-perkara seperti ini. Bila kita mengajar tu, kita akan dapat jawapan yang macam-macam daripada pelajar. Why? Because of this lah. Because cara pemikiran kita yang berbeza-beza. Okay. Ruggiero kata dia adalah aktiviti mental dalam proses pemikiran. Jadi sebenarnya aktiviti mental tu apa? Aktiviti mental kita tu inilah yang berlaku. Dia kata kita memerhati, mengingat, imajinasi, menanya, menterjemah, menilai, mempertimbangkan. So all this process, semua proses perkataan-perkataan ini adalah proses yang berlaku di dalam aktiviti mental kita. Dan semua ini adalah untuk apa? Untuk apa tujuan dia? Tujuan dia selesaikan masalah, keinginan untuk faham, membuat keputusan, mencari jawapan, mencapai kepada makna ataupun pengertian. Jadi proses itu berlaku dalam kepala kita. Proses apa? Inilah antara prosesnya. Okay? Ini menurut kata Ruggiero, ya. Okey. Jadi kenapa kita berfikir? Jadi kita berfikir tadilah samalah macam ni tadi. Selesaikan masalah lah, ingin faham lah, buat keputusan lah dan sebagainya, ya. Okey, kita pergi pada Sokrates. Sokrates ni dia kata, ini ahli pemikir, you nampak falsafahnya berbeza sedikit, ya. Bukan berbeza, cara menerangkan ni ada berbeza sikit. Dia kata the unexamined mind life is not worth living. Okay? Apakah makna dia ni? Dia kata kalaulah dia kata kita ini tidak menggunakan pemikiran kita, you are useless.
You ni sebenarnya dia kata kalau pemikiran itu tidak berlaku, you are wasting the oxygen in this whole world. Itu yang kadang-kadang kita kata kalau kita dah marah tu kan, lepas tu kita cakap apa? Kamu ni tak ada guna. Membazir saja oksigen di dalam alam semesta ini. Bagus saya bagi oksigen tu kepada orang lain. Nampak tak kenapa kita cakap oksigen? Because kita hidup dengan oksigen. Kalau tak ada oksigen, baik kita mati. Kita akan matilah, maksudnya tanpa oksigen. Jadi, kalau kita tidak buat pemikiran itu, kalau kita tidak melakukan proses pemikiran, maka the life is so meaningless. Tidak ada makna. Jadi macam mana kita nak buat? So dia kata kita buat pemikiran, kita berfikir. Berfikir itu adalah menunjukkan satu kapasiti kita untuk mencapai sesuatu itu. Untuk dia kata nampak tu. We have the capacity to create and richly fulfilling life to unlock the mysteries of ourselves and meet the challenges of the world of doing thinking activities. By doing thinking activities tu, maksud dia kita mencabar diri kita. Kita cuba menyelesaikan misteri. Jadi di dalam konteks kita ini, pemikiran kritis kreatif, kita cuba mencabar minda kita untuk berfikir bagaimana kita nak buat PDP. Sekarang lagi zaman kita semua dah jadi online ni, tiba-tiba nampak tak bagaimana hidup kita dah tunggang langgang sebelum COVID dan sekarang semasa COVID. Apa kita lakukan? Mengapa ini berlaku? Nobody understand what is a coronavirus and why coronavirus affect us to some extent sampai pada hari ini kesan dia. Kan? Kalau kita ni, contoh kita Linda, kadang-kadang saya ni mengurus COVID University tau. Kadang-kadang saya terfikir, ya Allah ya Tuhanku, apalah makna ni semua ni kan. Why is it? Dia mencabar kita. Apa daya kita? Memang kita tak berdaya. Pada saya lah. Saya ni kadang-kadang saya fikirkan saya tak berdaya untuk memastikan bahawa tempat kerja ni, UPSI ni adalah tempat yang sihat dan selamat. Walaupun saya ada Akta 514 yang saya pegang itu kerana tugas saya, macam mana saya nak pastikan orang tak dapat COVID? Tak boleh. Ya? Jadi maksudnya macam ni lah. Mengapa sekarang ni kuliah kerana kita terpaksa online. Dan bila online ni, dia telah mencabar keupayaan kita. Dari segi teknologi, dari segi keupayaan mental kita, emosi kita dan sebagainya. Okay? So, kita terpaksa berfikirlah. Kadang-kadang it has to go beyond it. Ya? Jadi, you tengok Socrates cakap ni pada zaman Socrates ni wujud zaman bila? Saya lupa. Ada tak saya punya ni? Socrates ni tahun berapa? Tak ada. Socrates, saya pun tak puas hati lah. Socrates. Wait. Socrates. Socrates is a philosopher. Dia lahir sebelum Masihi, 470 sebelum Masihi, dan dia mati 399 before Christ, ya. Sebelum Masihi. Pada zaman dahululah di Athens. Cuba bayangkan Athens, mana ke Athens tu? Kalau kat zaman kita ni, kita tak pergi Athens. Socrates, Plato, Aristotle tu kenapa wujud di zaman itu dan dia lahir di Athens, dan mereka ini pemikir. Sebab tu you tahu tak, sampai sekarang ni kita akan still mencari jejak-jejak itu sampai ke Athens. Ya? Ini adalah
dan bahasa yang asal ini adalah bahasa Latin. Dan mereka di Athens tu, di Greek ya, di Greece masih menggunakan karakter, karakter perkataan-perkataan itu yang ditulis di dalam Latin ya. Ini kalau ahli ekonomi dan sebagainya ni memang adalah ya. Okey, kita Google saja kita dapat. So you tengok, dia cakap seperti ini, dia kata pemikiran tu, kalau kamu ni tak guna pemikiran, lebih baik tak payah hidup lah. Membazir oksigen saja. Ini dalam bahasa kita. Bahasa dia tidaklah macam tu. Ini bahasa kita je lah. Okay, bahasa saya lah. Okay. So dia kata thinking is the extraordinary process we use to solve problems, make intelligent decision, achieve the goal, give our life a purpose and connect us to the people in our world. Jadi nampak tak dia kata intelligent decision, keputusan yang intelligent. Keputusan yang intelijen ya. Ya. Apa dia? Bijaksana. Bijaksana. Adakah keputusan kita itu satu keputusan yang bijaksana? Saya ditanya. Baru jugalah semalam. Okey, dia tanya. Pihak penganjur tanyalah. Dia kata kursus PPP 4023 ni kita akan adakan secara bersemuka. Saya terus katakan tidak. Bersemuka dalam talian. Saya tak nak bersemuka secara fizikal buat masa ini. Buat masa ini saya tak nak bersemuka secara fizikal. Lainlah kalau misalnya secara hybrid ataupun student-student ini saya dah kenal pasti dan ada banyak-banyak lagi lah. Itu adalah keputusan yang bijaksana yang saya buat. Sebab apa? Sebab selepas tu saya tengok di tempat mereka kata orang ni ada jangkitan lah, orang ni ada jangkitan. Cuba bayangkan, kita semua datang di satu tempat, kita tak tahu di antara kita ini ada membawa jangkitan. Dan akhirnya kita balik dengan jangkitan. Tapi oleh kerana sekarang ni kita duduk di tempat masing-masing, jadi kita tak ada masalah. Tidak ada masalah untuk jangkitan itu. Ya. Okay, anyway. Itu dah kita ni lah baru just nak buat connection tentang proses pemikiran ya. Okey. Jadi apa itu aktiviti pemikiran? Dia mesti ada tujuan, ada matlamat, membuat keputusan, kita menganalisis. Dia adalah satu proses yang terancang. Okey. Saya ingin menarik perhatian kepada ini. Berfikir ini, pemikiran ini adalah merupakan sesuatu proses. Dia bukan macam terus berlaku begitu ya. Dia adalah satu proses. Prosesnya adalah proses berfikir. Apakah proses itu? Proses dia yang pertama ialah you mesti ada minat. Ada sesuatu perkara yang menarik perhatian kita yang kita nak buat. Dia tak boleh tiba-tiba aku nak berfikirlah. Tak ada. Dia tak ada macam tu Jadi kalau kita tengok sebelum ni kan dia kata dia adalah proses yang terancang. Yang terancang, dia ada aktiviti. Bermakna dia bila terancang itu dia ada, kita tak tahu tau, kita tak perasan. Tetapi di dalam otak kita sebenarnya itulah yang berlaku. Pertama sekali dia mesti ada minat. Minat itu dia kata menjadikan individu itu peka kepada sesuatu. Okey, dia kena ada lah. Contohnya macam minat masing-masing. Contohnya katalah apa kita nak makan tengah hari ini. Okey. Apakah menu masakan kita pada hari ini? Cakap pasal masakan dah pula pukul 11.30. Okey, mari kita cerita lain lah. Okey. Apakah contoh macam tadi saya mendapat panggilan yang mengatakan bahawa ada kumpulan nak buat tentang aktiviti di luar UPSR. Jadi saya adalah badan yang memberi kebenaran
sama ada perlu ataupun tidak. Jadi itu menarik perhatian saya. Menarik perhatian saya tentang dia nak pergi ke mana? Minat itu ada kerana itulah yang saya lakukan. Jadi kalau tak ada minat itu, saya sukati kau lah, kau nak pergi mana? Terjun sungai, kau nak pergi naik bukit, kau nak pergi jalan-jalan, kau nak apa? Tak kisah. Kita tak kisah sebab kita tak minat. Tetapi kerana kita minat, maka itu adalah proses pertama pemikiran itu. Minat ini bukan minat macam kita minat makan nasi, kita minat apa tau. Minat ni anything that triggers your mind. Anything that triggers your mind that makes you want to solve the issue atau makes you want to give answer to the what are the things that triggers your mind. Apa perkara tu yang mencetus kita punya kotak pemikiran. Jadi kita nak tahulah. Sebab itu dia kata pertama mesti ada minat, mesti ada isu, mesti ada masalah. Daripada apa saja yang sekarang ni macam mana kita nak cari isu atau masalah? Dah kata di sekeliling kita kan, kita tengoklah apa yang ada di sekeliling kita. Tadi Azahari pun ada sebutkan bahawa dia kata apa yang perkara-perkara yang wujud di sekeliling. Jadi apa-apa je lah. Kerusi, meja, telefon, kipas, anything yang triggers our interest. When you have that spark things, spark, saya panggil spark. Bila you trigger dia, maka kedua you buat pemerhatian. Jadi you pun mulalah nak berfikir, alright, apa isu dia ni, apa dia perkara itu. Jadi dia kena ada perhatian. Kalau kamu tak minat, kamu tak akan fikir. Contoh macam ginilah. Katalah COVID. Aku tak minat lah dah cakap pasal COVID ni. Dah letih dah. Sama je. Tutat itu juga masalah. Dia malah nak fikirlah. Kalau you malah nak fikir, you tak akan cari penyelesaian. You won't have the next stage tu whereby you want to find for solution. Bila kita nak cari solution, kita nak tengok pula isu dia atau masalah dia. Begitu. Jadi kalau tak ada, stop. The thinking process will stop. Ketiga, wujud beberapa kemungkinan penyelesaian. Sebab tadi you buat pemerhatian. Bila pemerhatian tu, you akan keluarkan banyak isu. Bila ada banyak isu, maka mungkin nak selesaikan atau nak mencari jawapan kepada isu itu. Contoh macam tadi lagi balik, kalau kita nak paling simple matematik tadi. 2 campur 2. Sebelum ni, kamu tak peduli pun 2 campur 2 tu 2. Macam mana aku nak dapat 2? Tu suka hati akulah. Kan? Ataupun kata 2 campur 2. Dah Prof kata 2 campur 2 mestilah 4. And nothing that struck your interest, you want to know. 2 campur 2 macam mana dia dapat? Berapa lagi saya nak tahu? Kan dah kata 2 tu ditambah 2 jadilah 4. Tapi adakah kemungkinan 2 tambah 2 menjadi 5? Atau 2 tambah 2 adalah 3. So jadi apa penyelesaian dia? Kalau tadi 2 campur 2 jadi 4, saya kata 2 campur 2 boleh, 1 campur 3 boleh, 4 campur kosong. Dan dia dapat 4 juga. Tetapi how to get the answer? The how to is the option of option untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah kita ada beberapa option, maka kita akan berikan justifikasi kenapa kita pilih jalan itu. Dalam dunia ni macam itulah kalau kita buat ceramah agama pun kan. Dalam dunia ni ada banyak jalan. Jalan lurus, jalan bengkok. Kita ada shortcut, kita ada long cut, kita ada setengah cut. Semua ada. But what is the best solution that you choose to achieve what you want to achieve?
and you are giving the justification for that particular decision that you have made. Kita selalu bagi justifikasi kan? Kenapa kamu pakai warna merah hari ni? Kamu panggil kita, oh hari ni aku pakai merah lah sebab aku rasa hari ni hari yang sangat kongsi pacai. Atau hari ni adalah hari yang gempak gitu. Jadi saya nak pakai warna merah. Okay. Kalau kenapa kamu pilih, macam perempuan lah saya nak tanya, you pakai tudung kan? Bila you pakai tudung, kenapa kamu pakai tudung tu, warna tu pada hari ini? Saya tak tahulah tadi kalau tengok dalam gambar tu ada yang pakai tudung pink, ada pakai tudung hitam, ada pakai tudung grey, ada pakai tudung brown kan? Okay, why? Why you choose that particular colour to wear? Kenapa? Mari kita tanya dulu sekejap. Kita tengok siapa yang pakai tudung apa ni. Mana tadi? Mana gambar tadinya? Nurul Insyirah. Kamu punya tudung ni. Kamu punya tudung ni saya tengok ada corak-corak. Ada corak-corak macam hijau-hijau, coklat-coklat gitu kan. Okey. Coklat. Okey. Apa yang menyebabkan kamu mengambil keputusan untuk memakai tudung ini? Sebenarnya tudung ni tak perlu iron, jadi saya cepat untuk bersiap. Okey, kamu ada berapa banyak tudung tak iron? Berapa banyak? Overall banyak tudung yang tak perlu iron daripada iron lah. Okey, tapi kenapa kamu pilih ini tudung ni? Untuk matchkan dengan baju yang kosong. Untuk macam tak sure dia masuk dengan banyak baju. Kamu pakai dia sebab kamu nak match dengan baju kamu? Okay, so baju kamu tu colour apa? Colour macam kelabu-kelabu sikit, ada bawah tu macam ada brown-brown sikit. Okay, sekarang ni saya nak tanya, kenapa pentingnya kamu nak match tu? Sebab rasa macam cantik. Okay, nampak tak? The justification. You give justification for each and everything that I ask. Pemikiran kamu tu, pagi-pagi tadi kamu dah fikir, oh hari ni aku ada kelas. Okay, tapi alamak tak sempat nak iron lah. Okay, kita cari tudung yang tak nak iron. Nampak tak minat kamu tu, hari ni kita ada kelas. Bila ada kelas, mesti pencara ni suruh buka video. Sebab apa? Sebab dia pun first time nak tengok kita orang. Okay, so kalau gitu kita kena pakai tudung. Kalau tak pakai tudung pun kita tak ada kamera. Macam siapa Azari tak ada kamera, tapi bukan sebab dia tak pakai tudung lah. Yang tak ada kaitan kan. Azari sebab dia punya tu tak ada kamera. Hari ni ada problem, so tak apa. So when you make the decision tu kan, kemudian you kata apa masalah dia? Masalah dia sekarang ni aku nak pakai tudung. Tudung ni nak pakai tak sempat nak iron. So nak cari pakai tudung yang boleh iron. Yang tidak di iron. Saya ada 100 tudung tak iron ni. So mana satu saya nak pilih? Akhirnya kamu buat keputusan. Ada banyak cadangan. Kamu boleh pakai tudung nombor 1 atau tudung yang ke-100. Tetapi kamu pilih tudung yang ke-18. Tudung kamu yang ke-18 ni buat tahu sikit, jangan ambil hati. Kamu ambil tudung yang ke-18 tu, colour ni. Kalau pakai colour ni, mestilah dia matching. Sebab saya nak kelihatan jelita begitu. Jadi, mestilah saya pakai baju yang ala-ala matching lah. Tak naklah orang kata satu ke timur, satu ke barat. Sebab kalau kita memakai tudung tak matching, bukan tak salah. Bukan salah. Tak salah pun. Tudung kita merah, baju kita kuning. Apa? Jadi Selangor. Kita orang Selangor, kita pakai tudung merah, baju kuning. Kalau kita orang Kedah, kita pakai tudung hijau, baju kuning. Serupa dengan bendera. Jadi maksud dia, you have everything actually. But you decide to have that. And you are giving the justification to fulfill the desire of you punya pemikiran tadi. Jadi you memikirkanlah, jangan bagilah justifikasi itu kan. Jadi
ada makna di sebaliknya. The decision tu dia bukan saja memberi jawapan yang tepat. Keputusan katalah Insyirah ni memakai tudung ini adalah tepat. Tepat sebab dia berhijab, dia begini. Yes, tepat. But I can go beyond. I can go beyond to the meaning of tudung itu, mungkin personality Insyirah, mungkin emosi Insyirah, mungkin auranya. We can go beyond that. Nampak tak, pemikiran kita boleh pergi ke sana. Okay. Kelima, kita pun buat kesimpulan, memikirkan cadangan jalan penyelesaian terbaik yang akan kita ambil. Maka itulah dia Insyirah, lalu Insyirah memakailah tudung ini. Dan yang keenam, dia uji cadangan yang diambil akan diaplikasi. Maka cadangan tadi, maka dia pakailah tudung ni. Tiba-tiba hari ni dia terpilih untuk memberi penerangan tentang pemilihan tudung dia. Jadi bila dia boleh memberi justifikasi kepada kenapa Insyirah ini Insyirah katalah saya pakai tudung ni sebab tudung ni kan. Jadi keputusan dia tadi adalah satu keputusan yang tepat. Kalau Insyirah ni tidak melakukan proses pemikiran tadi, ya, proses yang tadi tu kan, dia tidak berfikir mengapa nak ambil tudung ni bla 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 kan. Okey, dia tidak ada langsung pemikiran itu, dia pergi ke almari, dia capai apa yang sampai di tangan dia je. Dia pakai. Kemudian tiba-tiba dia tengok, astaghfirullahalazim, tudung aku merah rupanya, baju aku ni warna oranye. Kan? Tetapi it doesn't defeat the purpose of bertudung. Tapi dia tak payah nak melakukan itu sebab dia tak payah nak fikir, matching, tak iron, apa semua, tak payah fikir. Jadi nampak, jadi artinya kita ni, manusia ni, berfikir itu adalah satu proses apabila kita ada minat atau isu tentang sesuatu benda tu. Okay? Ada soalan? Yang penting kamu boleh faham maksud berfikir itulah. Okey, jadi inilah penerangan dia. Yang ni saya tak nak baca sebab sama je. Yang ini adalah ada contoh di dalam buku tu, naik bas dan sebagainya lah. Tapi sama lah cerita dia. Saya bagi contoh yang lain tu sebab is contextual ya. Okey, next. Jadi Shafi John 2000 dia kata thinking. Apa beza thinking critically, thinking creatively? Kita dah tahu dah kan pemikiran bla 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 tadi tu. Jadi thinking secara critical ni maknanya apa? Maknanya making sense. Jadi tadi tu bila saya tanya soalan tentang tudung Insyirah macam-macam tadi kan, actually dia making sense of the world by carefully examining the thinking process to clarify and improve our understanding. Jadi kita berfikir secara kritikal tu sebab kita nak tahu betul ke tidak ini keputusan kita memberi justifikasi, kita you make sense. Sometimes kita kata you cakap tapi tidak ada memberi makna pun, ya. Tiba-tiba you nak cakap tentang ni, apa maknanya? Okay, jadi itu maksudnya kita tidak berfikir secara kritikal. Bagaimana pula thinking creatively? Secara kreatif, thinking creatively ni maksudnya the cognitive process we use to develop ideas that are unique, useful and worth. Untuk penerangan atau further elaboration lah. Maksudnya kita thinking secara kreatif ni, kita ada banyak idea-idea kita yang lebih unik, yang lebih menarik, yang kita kreatif. Sometimes inilah yang dikatakan thinking out of the box. Artinya kita tidak berfikir secara cookie cutter. Tahu cookie cutter? Kalau kita buat biskut kan, kita ada
apa namanya yang penerap biskut tu? Apa nama dia? Terap biskut ni? Acuan bukan yang kita terap biskut tu jadilah biskut tu. Kita nak biskut tu sama rata je. Contohnya kalau kita buat biskut bintang contoh kan. Jadi kita kan ada yang acuan bintang tu, kita pun tekap. Jadi kita nak hasilkan sama je. Itu namanya cookie cutter. Jadi pemikiran kreatif dia tidak berlangsung begitu. Pemikiran kreatif ini adalah satu pemikiran yang melangkawinya. Saya nak buat bintang juga. Saya tak nak, saya nak bintang kecil, bintang besar. Saya tak nak cookie cutter. Saya tak nak guna penerap yang ini saja. Dia bintang juga. Biasa bintang kata ada 5 bucu. Saya nak 10 bucu. Bintang juga. Ataupun saya nak 13 bucu. Saya nak 7 bucu. Sukati. It's a bintang. So maknanya biskut saya yang saya nak, contohlah biskut yang saya nak buat ni, saya nak jual ni, I want it to be different from others. Kalau orang buat bintang macam ni, saya nak buat macam ni. Itu thinking creatively. Sebab itu, when you have the elements of creative thinking, it makes a difference to the output of your product. Ingat tadi, di dalam saya kata kerja kumpulan, you get together the 4 of you or the 5 of you and you think. Sebab tu kadang-kadang orang falsafah pun ada mengatakan bahawa two heads are better than one. Kita nak berfikir seorang-seorang tak boleh. Mari kita berfikir 2-3 orang. Kadang-kadang tak boleh juga. Sebab apa? Tak ke mana. Sebab apa? Sebab pemikiran dia divergent ya. Jadi kerana apa? You need brainstorm. Semua ini adalah nanti kita akan belajar kemudian ya. So how to create creative thinking. Baru apa ni slide 15. Pingsan saya ni. Cakap banyak ya. Otak. Otak adalah organ pertama dijadikan sewaktu pembentukan janin. Betul ya? Dalam Islam macam tu ke? Siapa yang tahu tu? Otak adalah organ. Organ. Memanglah di dalam janin tu, bila kita nak membentuk janin yang belum ditiupkan roh tau. Baru nak membentuk-bentuk tu. Dia dijadikan dulu. Sewaktu pembentukan janin tu, dia adalah organ. Organ ni lainnya, organ kita adalah macam hati, buah pinggang, apa lagi? Organ. Jadi otak ni adalah salah satu organ juga yang dijadikan ketika pembentukan janin kita waktu kita masih lagi di dalam womb, di dalam perut ibu. Pembentukan otak bermula dari hari ke-6 dalam kandungan ibu. Just imagine pada hari ke-6 pembentukan itu yang kita di dalam kandungan ibu, otak itu sudah terbentuk. Belum ada roh, tetapi sudah ada organ. Alah, kita nak masukkan roh tu macam mana? Roh ni ditiup hari ke berapa? Ustazah. Roh ditiup hari ke berapa? Ada ke orang ni? Ada. Hari ke berapa kita ditiup roh ni? Bulan ketiga kan tu. Bulan ketiga? Bulan keempat. Bulan keempat? Tu dia. Ada bulan ketiga. Suka jawapan ni. Ada bulan ketiga, ada bulan keempat. Lagi? Siapa yang ajar? Ini subjek apa dalam Islam? Dia masuk apa? Boleh masuk apa ni? Akidah. Siapa ajar subjek ni? Tiba-tiba semua tak ajar subjek ni tau. Alah, kita hanya perbincangan je. Saya pun bukannya tahu sangat. Sebenarnya saya suka mengajar
student yang dalam pendidikan Islam tau. Bukan apa, sebab saya seronok saya boleh belajar dengan segera. Dan Kalau tak juga silap 4 bulan. berapa Zahri? Kalau tak silap 4 bulan. Kandungan tu 4 bulan. Kandungan kita dah 4 bulan. 4 kalau bulan tak, tepat kalau kan? tak silap. Betul 4 bulan. Saya pun tak pernah ingat ni. Kalau tak silap 4 bulan. Okay. Kandungan tu 4 bulan baru tiup roh. Okey. Uzaimah tadi pun Uzaimah ke betul? Nurjumiza pun kata 4 bulan. Tak apa Mustafa, kamu ahli matematik. So mungkin kamu punya kalkulator tu tak ada bateri. Tak apa. Salah kira. salah formula tu. Sebulan 40 hari silap 30 hari. Okey. Jadi sama. Sikin berapa hari? 4 bulan, 120 hari. 120 hari. Sikin Ya. kamu ajar apa? Matematik ke? Sirah. Oh sirah. Okey. Ya. Jadi kita pakat, kita cari konsensus. 120 hari Ya. Betul Okey, 120 hari. Bayangkan roh kita tu ditiup ke dalam di dalam janin itu hari yang ke-120. Tetapi otak kita telah mula dibentuk pada hari ke-6. Dia tak adalah otak tu keluar macam otak tu. Otak-otak yang kau makan. Bukan macam tu. Tapi maksudnya dia mula ada bentuknya, ya. Jadi bayangkan tu. Otak dianggap sebagai the unique competencies of the human. Kehebatan manusia yang unik. 2% daripada berat badan. Just imagine, kecil je otak kita ni. Okay, 2% daripada berat badan kita. Kalau kita ni berat 100 kilo, 2 kilo tu otak. 88 kilo tu, 98 kilo tu lemak. Jadi, yalah ada lagi lah tulang, air dan sebagainya lah. Tapi bukan, maksudnya tu very small. Sebab tu kenapa kita sebut otak kamu ni, macam-macam lah kita sebut kan. Otak kamu ni kecil, otak kamu besar lah, otak kamu ni duduk kat mana lah. Macam-macam selalu kita cakap kan. Bahaya kita ni kan. Okey, tapi sebenarnya otak kita tu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang divine, ya, sesuatu yang kalau tak ada otak, tak tahulah ya. Okey, tak apa. So otak ni dianggap the unique competencies of the human. Hebat. Hebat. So sebenarnya kalau kita kaji dengan lebih mendalam otak je, I'm so sure semua orang akan kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan Allah sebab dia mengkaji tentang otak. Albert Einstein tu tak sempat, ya. Tak sempat lah sebab dia terlampau banyak menggunakan pemikiran dia untuk mengkaji dan mencari jawapan, tetapi dia tidak ada satu pegangan. Okey, bukan pegangan apalah, dia memanglah dia Jews, tapi dia pun banyak benda agama dia tak percaya, ya. Okey. Jadi 6 kehebatan otak. Ni tak apalah, saya tak mau cerita yang ni, cuma saya nak tunjuk inilah yang tadi ni. Nampak perkembangan otak mengikut potensi pembesaran normal. Sewaktu kita lahir, inilah otak kita, hanya 25% je. Gambar ni tak berapa jelas sebenarnya. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya geli tengok otak ni. Saya tak boleh tengok benda yang macam tu. Yang macam, nampak tak dia buat macam benda yang sama berlengkar-lengkar tu kan. Geli saya tengok. Dia memanglah ada mata kita tak sama. Kemudian ada, ataupun kan, tahu tak kalau orang buat straw kan kita potong, lepas tu kita susun banyak-banyak, so kita ambil keratan rentas straw, itu pun saya geli tengok. Dia macam kat badan. Okey, jadi tapi saya terpaksa juga saya kasi kecil sikit mata saya tengok ni. So 25% waktu lahir otak kita tu masih kecil. Kemudian 25% lagi dia dah mula membesar. 6 bulan dah membesar. Kemudian bila 3 tahun dia telah 80% pembentukan otak yang komplit.
Kemudian bila 6 tahun dia dah 90% komplit. Sebab itulah kita tengok bila kita nak ajar orang, ajar kanak-kanak, sangat mudah ajar kanak-kanak tu. Macam-macam semua dia absorb. Semua masuk di dalam kepala dia. Because perkembangan otak tu selari dengan maklumat yang masuk di dalam kepala dia, masuk di dalam otak dia. Dan dalam proses itu jugalah banyak neurons, urat dan sebagainya tu, dendrites itu terbentuk. Jadi sebab itu kalau kita nak mengajar bahasa contohnya adalah sangat sesuai ketika individu itu masih kanak-kanak. Sebab dia akan absorb banyak information tu dan dia akan store bersama dalam pembesaran otak dia. Jadi bila orang yang sudah besar, yang sudah dewasa, sebab itu kan ada peribahasa, kalau nak melentur buluh biar daripada rebungnya. Bila sudah jadi buluh, dah jadi keras, nak buat apa? Sebab dia kata otak tu pun dah beku. Macam-macam lah orang kata kita gunakan perkataan-perkataan macam tu kan. Jadi sebenarnya scientifically inilah yang berlaku. Tetapi tak adalah nak kata otak tu beku bila kamu dah besar. Bila kamu dah dewasa macam kita sekarang ni, tak adalah otak tu terus otak tu jam. Langsung tak ada boleh buat apa-apa. Lagilah otak itu apabila kita ada banyak faktor yang boleh trigger the minds and the pemikiran tu tadi, panjanglah akalnya, banyaklah lagi proses pemikiran yang berlaku, ya. Jadi itulah dia. Jadi komposisi otak, saya pergi kepada komposisi otak pula. Jadi ni otak kita ni, yang akhirnya ni yang color-color purple, tapi dalam kepala kita bukan color macam ni. Okey. Komposisi otak kita, dia ada grey matter and white matter. You perlu ingat macam tu je. Grey matter ni 40%. 40% ni lah membentuk siapakah anda. Dia lah membentuk siapakah Marina, siapakah Zaid, siapakah Hafizah, siapakah Hafizatul. Dia membentuk diri dia tu. The 40% grey matter tu yang dikatakan itulah dia. Dia ada banyak apa? Dia banyak neuron, dia banyak sel-sel dan sebagainya lah. Okay? That is what made of you. Okay. 60% lagi adalah white matter. White matter ni adalah yang terdiri daripada tisu, lemak, myelin dan sebagainya. Dia tu adalah yang menjadi penghubung. Wire lah, wire. Wire tu kan kita salut wire merah, kuning, biru. Ada yang copper, ada besar, ada kecil dan sebagainya. That is what we call white matter. Jadi yang grey matter ni adalah is what you are. The cell, the neuron tu, the character of the neuron cell tu adalah the 40%. Yang lebih 60%. Sebab itu jangan banyak sangat 60% ni. Kalau banyak sangat lipid, lemak, kolesterol di dalam ni ada di dalam otak dan sebagainya, maka dia akan menyebabkan otak kita berlaku pendarahan dan sebagainya tu. Itu yang 60% tau, what they're trying to say. Like sometimes kan orang kata, dia menghadapi stroke. Kenapa stroke? Disebabkan ada kolesterol, ada lemak tepu, atau darah beku di dalam otak. Darah beku tu dia beku sebab apa? Sebab dia tak boleh jalan. Dia tak boleh melalui salur darah. Kenapa dia tak boleh lalu salur darah itu? Mungkin salur darah itu sudah dihimpit. Dihimpit oleh apa? Dihimpit oleh lipid, oleh lemak, tisu tu yang banyak. Okay? Jadi that's why we have to be very careful. Otak kita ni very sensitive. Okay? Okay, jadi kita ada 3 bahagian, cerebrum dan brain stem, ya. Okay, otak memerlukan 20% oksigen
20% lagi aliran darah. Kegagalan memperoleh oksigen selama 3 atau 5 minit akan mematikan sel otak. Jadi oksigen ni semua orang pun tahu sangat penting, dan dia itu membekalkan, dia itu adalah makanan kepada otak kita. Makanan kepada sel-sel dan neuron-neuron di dalam otak. Kalau kita tak kasih dia makan, tak cukup oksigen, kita boleh matilah. Dia tak perlu banyak, 30% je. Tetapi if you are lacking of just one particular 0.001%, it might leads you to death. Boleh membawa kematian sebab kita kekurangan oksigen. Okey. Ingat tak yang peristiwa siapa nama budak yang di Maghribi tu? Ryan. Ryan. Kan dia jatuh di dalam perigi buta. He's still alive. Tetapi selepas beberapa hari dia tak boleh ni sebab oksigen mungkin banyak complication lah. Tetapi one thing that they did, remember one thing that they did to keep him alive ialah untuk bekalkan oksigen kepada dia. Sebab mereka takut di dalam tu oksigen dah tak ada. Bila oksigen tak ada, dia akan mempercepatkan kematian. Jadi itulah yang berlaku lah. Sometimes bila kita tumbang, oksigen tak sampai ke otak ataupun lambat juga boleh menyebabkan kita lumpuh. Kita menjadi koma. Itu antaranya lah. That's why very important ya. Okay, ni struktur otak kita, beginilah rupa dia. Kita ada cerebrum dan brain stem. Yang cerebrum tu terdiri daripada 4 rumah, cerebrum 1 rumah, dan brain stem ni ialah medulla oblongata. Ini orang sains lah boleh explain lebih. Saya bukan orang sains, tetapi macam itulah dia punya ceritanya, namanya ni. Brain stem ni kecil je. Satu salur je, satu tangkai. Tetapi dia memainkan peranan yang sangat penting. Okay? Jadi inilah cerita-cerita otak ni. So saya go very fast. Okay, bahagian otak yang terbesar cerebral. Ini tadilah cerebrum ni. Dia paling besar sekali. Dia mengawal fungsi otak, kecerdasan dan sebagainya. Dia dibagikan kepada 2 hemisfera kiri kanan. Sebab itulah nanti kita akan buat ni Hoka and Hoki. Otak kiri, otak kanan. Hemisfera kanan, hemisfera kiri. Jadi kita akan masuk balik ni nanti pada bab yang tertentu tu. Yang ini tak ada apalah. Okay. Cerebellum. Terletak di bawah cerebrum. Di belakang medulla yang tadi ni. Okay. Cerebellum di bawah ni. Cerebrum yang paling besar, di bawah ni cerebellum. Yang kecil sekali ialah medulla oblongata. Ya. Okey, cerebellum ni tujuan dia adalah untuk mengawal tindakan atau tindak balas, you punya movement. Apa-apa je lah. Jadi koordinasi otot, aktiviti motor, motor kecil, motor besar, motor halus, motor besar di dalam badan kita. Sebab itu kan macam katalah kan, bukan semua orang boleh main football, main bola sepak. Bukan semua orang boleh main badminton. Kamu boleh main badminton, tetapi kamu pukul bola tu tapi tak kena. Sebab kita punya refleks tu tak ngam. Tapi ada orang yang boleh main badminton tu macam Miss Bun Siddiq tu. Atau Datuk Lee Chong Wei. Lee Chong Wei. Nampak dia main, bukan main lagi sepantas kilat. Cuba lawan kita, mampus sampai pengsan, kita tak boleh lawan dia. Sebab kita punya coordination tu tak dilatih. Dan dia mungkin bukan minat kita main badminton. Kalau semua kita jadi badminton, siapa nak jadi Lee Chong Wei? Okay. Sebab itu kita ni individu berbeza-beza. Otak sama, ada otak. Otak tu sama di dalam kepala tu. Tetapi komposisinya, quality of the composition is different. Okay? Okay.
apa ni? Kerosakan menyebabkan mengganggu perimbangan supaya tak apa. Okey, yang ini apa? Yang ini terletak di hujung saraf tunjang, dia connect dengan kita punya badan tau. Kan kita ada tulang belakang tu, itu kan ada satu saraf tunjang daripada bawah, daripada sampai hujung sekali bontot kita tu, sampailah ke otak kita, ke belakang leher kita sampai ke bahagian otak kita tu, dia ada satu saraf tau. Jadi dia saraf tu saraf tunjang. Kalau kita tak ada saraf tunjang, kita tak boleh duduk, kita tak boleh berdiri, kita tak boleh buat apa, kita baring je. Sebab dia tak boleh support belakang kita. Itu sebabnya orang kata, jagalah kita punya tulang belakang. Sebab tulang belakang kita ada saraf tunjang. You have to be very careful. Sebab dia akan mengawal kita. Selalu kan kita cakap dengan budak-budak kita kalau duduk tak betul. Kamu ni duduk tak betul. Macam orang tak ada tulang belakang. Nampak? Kenapa kita kata macam tu? Sebab kita tahu itulah saraf kita yang sebenarnya mengontrol, mengawal kita. Jadi di hujungnya tu itulah bersambung dengan medulla oblongata. Okey? Dia mengawal apa? Dia mengawal fungsi otomatiknya, otomatik bernafas, pergerakan, menghadam, denyutan jantung dan sebagainya. Kalau medulla oblongata ni tidak boleh berfungsi, itulah menyebabkan kita lumpuh. Okey? Jadi semua tiga-tiga benda tu semua penting. Penting kepada kita sebab dia akan membantu pemikiran kita. Okey? Jadi seterusnya, perkara yang menarik tentang pelik mengenai otak ada macam-macam lah. Orang kata multitasking. Multitasking tu saya nak buat pembetulan. Yang multitasking tu bukan artinya multitasking kita buat banyak perkara dalam satu masa. Tetapi sebenarnya yang berlaku di dalam otak kita adalah context switching. Dia switch macam tu. Okay? Contoh kita kan macam kita bercakap, macam saya bercakap sekarang ni, kadang-kadang saya pergi bahasa Inggeris. Lepas tu kadang-kadang pergi sebutan bahasa lain. Sekejap kita pergi sini. Pemikiran kita tu sebenarnya dia panggil switch code. Kita switching tau, switching. Itu semua berlaku di dalam pemikiran kita. Masa saya menukar bahasa, macam kadang-kadang kita bercakap ni kan, and then after that I'll change for English to BM or BM to English. Saya tidak berfikir tau. Saya tidak gitu. Okay, untuk ayat ini saya guna bahasa Inggeris, untuk ayat ini saya guna bahasa Melayu. Tak. Sebenarnya tak. Kita terus je cakap, tiba-tiba keluar bahasa Inggeris, keluar bahasa Cina, keluar bahasa India, bahasa Tamil. Jadi dalam otak kita tu sebenarnya dia berlaku switching code itu, pemikiran itu berlaku sangat pantas. Itu saya tak boleh nak explain lah macam mana benda tu berlaku kan. Tetapi dia berlaku di dalam kotak pemikiran kita. Itu kemudian kadang-kadang kita ni macam gini. Itu diorang kata multitasking, perempuan palinglah champion di dalam multitasking. Dia boleh contohnya menelpon, texting, memasak, marah anak, basuh kain. Sebenarnya bukan dia buat benda tu semua di dalam satu masa. Dia sebenarnya membuat perkara tu dia dah buat. Okay, you nak cuci kain, kita tekan cuci kain, tiba-tiba kita sedang memasak ada orang call, kita menjawab telefon, tapi kita memasak. Sebenarnya dia bukannya pertukaran tu bukannya dilakukan macam multitasking tu. Okay, selepas ni kita buat satu. Dia bukan ikut urutan begitu tau. Tetapi di dalam kepala kita dia sentiasa switching. Kan kadang-kadang tiba-tiba kita memasak, lepas tu kita bercakap di telefon. Lepas tu pikiran kita fikir lain. Lepas tu kita cakap lain. Lepas tu kita tengok, masakan aku dah hangus. Nampak? Jadi benda tu dia switching. Jadi itu semua berlaku di dalam kepala kita, di dalam otak kita. Hanya otak kita je yang boleh fikir tu. Kita tak, kalaulah kita ni secara fizikalnya kita tengok, memang tak boleh buat. You nak memasak dulu, okey, lepas tu okey saya nak cuci kain. Sampai sudahlah tak siap.
Tapi some people they can, individuals, when you are trained, you can do the context switching very fast. Okay? Tapi dalam bahasa lain kita panggil multitasking lah. Okay, tiada bukti memainkan kadang-kadang. Okay, tak apa ni you baca. Saya cuma nak pick up saja ni. Berat otak dewasa, otak manusia, tadi kita kata kan 2% kan? 2% daripada badan. Dia berat dia 1.5 kg je. Tak berat. Berat yang lain tu, berat lemak kat kita je. Saya pun berat lemak. Ni banyak lemak-lemak kat badan. Spare tire pun banyak. Okay? Berat daging ke, berat isi lah, berat air lah, berat darah lah, berat organ lah, berat tulang lah. Okay, sebenarnya benda tu dah ada dah di dalam badan kita ni. Tapi otak hanya 1.5 kg je. 2% only. 2% tadi kan. Dan tetapi otak menggunakan 20% daripada tenaga manusia dan 25% daripada jumlah glukos badan. Itu dia perlukan, ni makanan dia ni. Dia perlu 20% ni dari dia gunakan tenaga kita untuk berfikir. Jadi sebenarnya kalau kita berfikir tu, kita sebenarnya macam exercise lah. Kita exercise sebab kita gunakan glukos, kita gunakan oksigen, kita gunakan tenaga kita untuk berfikir. Jadi bayangkan kalau kita tidak berfikir. You tak guna tu, semua tu you tak guna. Pergi ke mana tenaga tu? Pergi ke mana glukos tu? Kan? Jadi dia sangat penting lah. Sangat penting untuk proses kita. You tengok Mahathir. Mahathir tu dah umur, berapa dah umur Mahathir? 100 90 lebih kan? 98 ke apa? 98, tetapi dia punya pemikiran, saya betul salut lah Mahathir dengan isterinya Siti Asma kan. Is very dia betul-betul menggunakan otaknya tu, pemikiran dia tu, dan dia guna aktiviti pemikiran tu begitu semaksimum mungkin yang menyebabkan dia very healthy. Of course lah dia makan pun healthy lah, jaga, dia tu kan doktor semua. Memanglah kita nak bagi justifikasi, begitulah kita nak bezakan. Alah Mahathir tu itu, kita ni siapa? Janganlah macam tu sebab semua orang ada keupayaan kot nak buat. We have the choice but you don't want to do it. You have the choice between eating fatty food dengan yang more proteins atau more healthy food. But we go to fatty. Samalah kan. Jadi maksudnya macam itulah. Okay. Apa lagi yang ni, membaca, lantang, this is just otak kita fleksibel, otak boleh sesuaikan diri. Sebab itu kita ni kenapa, kamu ni fleksibel lah, sebenarnya bukan kita tu yang fleksibel, otak kita. Otak kita tu fleksibel. Apabila otak kita fleksibel, maka dia diterjemahkan kepada tingkah laku. Tingkah laku kita menjadi fleksibel. Contohnya tadi kan, katalah saya nak pakai tudung merah lah, tapi tak apalah, hari ni aku nak pakai grey. Nampak tak flexibility? Maksudnya, tak apa, kita fleksibel juga. Janji pakai tudung. Jadi sebenarnya benda tu berlaku di dalam otak. Ya? Janji pakai baju. Gitu. Jadi itu dalam bahasa layman lah. Ya? Seterusnya, apa lagi? This is very interesting. Saya pun baru tahu juga ni. Ini saya ambil dari internet sebenarnya. Saja nak tengok kita punya ni kan. Otak menjana 12 hingga 25 watt arus elektrik yang mana boleh menyalakan lampu LED berkuasa rendah. Otak kita boleh pakai tu tau. Jadi kamu ambil wire, kalau telefon kamu ni tak ada charge, tak ada lampu kan. Kamu tengok, boleh tak? Otak kita tu salurkan arus elektrik kepada ni. Dapat cahaya. Begitu. Maksud dia lah. Apa lagi interesting dekat sini? Dia kata otak tidak mempunyai reseptor sakit dan tidak mampu berasa sakit. Oleh itu, pembedahan boleh dilakukan ketika individu dalam keadaan sedar. Otak tu, kalau kita bedah otak tu tak rasa sakit.
tapi yang lain dia rasa sakit. Kenapa? Otak tu sendiri physically kalau kamu bedah dia tak sakit. Tetapi kita akan rasa sakit tu. Kenapa kita rasa sakit? Dia berfikir. Agaknya kenapa tu? Sebab berfikir. Sebab kita berfikir dia tu sakit. Ya. Sebab dia salurkan tu. Dia transferkan pemahaman pembedahan tu, dia salurkan maklumat kepada kita bahagian anggota yang lain dan kita akan merasakan kesakitan tu. Jadi otak tu di otak tu kita tak rasa. Otak tu sendiri tak rasa, tetapi maklumat itu telah disampaikan. Otak tu telah kata, okey, aku ni dibedah. Jadi sebenarnya sakit ni. Jadi salur-salur darah sel-sel lain yang terkena daripada bila kita kena bedah tu, kita akan potong kulit contoh. Bila potong kulit atau potong urat itu dia ada sel-sel. Bila dia ada sel dan dia ada sel lah. Jadi bila kita potong tu, itu yang sakit. Otak tu sendiri dia tak ada rasa. Okey, ini maksud dia sebenarnya. Jadi jangan pula kita kata okey kalau begitu okey ya mari kita bedah otak. Kita nak tahu kita sakit ke tak kalau bedah otak. Sakitlah. Tapi yang sakit tu kat otak tu. Okey, yang bahagian anggota lain yang kita perasaan kita sakit tu Okey. Adalah normal bagi otak untuk mengembara dan berangan. Inilah interesting. Kadang-kadang kan kita pandai otak kita pandai melilau-lilau ke sana kemari. Sebab bahagian otak kita tu dia boleh berangan, boleh berjalan-jalan dalam keadaan kita rehat. Dalam keadaan kita macam kita duduk. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak rehatkan otak kita, kan kita disuruh merayau, quote and unquote. Bila kita merayau tu, dia suruh kita bayangkan kita berada di tepi pantai dengan ombak dengan angin yang mendayu-dayu di tepian di bawah pokok kelapa. Sedapnya kan. Bila kita rasa wah bestnya, sedangkan kita berada sebenarnya di tempat yang panas, tapi kita boleh bayangkan tu. So otak kita can control the situation. Dia can control the situation, tapi ini melalui praktis lah. Kalau kamu baru nak berangan-rangan tu tak adalah. Tak adalah rasa okey sekarang panas, saya nak rasa sejuk di tempat tempat bersalji. Tak adanya saya rasa sejuk, tetapnya rasa panas Okey. Ini otak yang punya ruang simpanan sebagainya ni you all tahulah. Just imagine otak kita tu urat-urat atau neurons yang ada di dalam otak kita tu kan kita mempunyai ruang simpanan yang sangat luas. Sangat luas. Kalau dalam dunia ni kita punya ini bukan hantai, ini hanya 32 terabytes yang katalah paling besar tapi kita punya hard drive ni ruang simpanan otak kita adalah 2,500 terabyte. Begitu besarnya otak kita yang hanya seberat 1.5 kilogram. Kamu ambil hard drive kamu tu, yang kamu beli tu, berapa saya boleh masuk? Okay? So kelajuan maklumat terendah yang melalui otak adalah 418 kilometer sejam. Jadi dia memang sangat laju lah. Yang paling rendah tu 418 kilometer sejam. Bayangkan kalau secara fizikal 418 kilometer sejam. Ini superheroes dia boleh buat.
yang tipu-tipu dalam TV tu. Bolehlah berada daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi otak kita sebenarnya beginilah kelaju. Ini paling rendah. Ya? Jadi itulah kelebihan otak kita. Okey, minda. Apa beza minda dengan otak? Jadi otak ni adalah entiti yang kita tengok tadi tu, yang berkepuk-kepuk satu bulatan tadi 1.5 kilogram tu, itu adalah otak. Jadi dalam otak ini ada minda. Jadi minda tu apa? Minda ini adalah satu proses penggunaan akal di dalam otak untuk berfikir dan menakul. Jadi itulah bezanya. In your minds, dia katakan brain and minds. Brain is the physical entity. The minds is the intangible entity that appears in your tangible entity. Gitu ya, tiba-tiba aku cakap putih. Jadi minda berkait rapat dengan perkembangan kesihatan mental secara langsung dan kesihatan fizikal secara tak langsung. Jadi yang fizikal tu otak. Okay, yang fizikal tu otak. Yang tak nampak tu adalah minda. Okay. Jadi kalau menurut Betty, dia kata minda adalah gabungan antara perlakuan peningkatan pengetahuan which is consists of ingatan, imajinasi, diskriminasi dan sebagainya, dengan perlakuan melibatkan perasaan. Perasaan tu perasaan apa? Perasaan takut, sayang, sedih, seronok, gembira dan sebagainya. Itu emosi, perasaan kita. Perasaan yang satu lagi ialah tingkah laku. Tingkah laku apa? Yang meningkatkan pengetahuan kita. Okay? Dan akhirnya dia perlakuan yang boleh menunjukkan kehendak kita. Itu menurut Betts ni. Betts kata itu yang berlaku. Okay, kita tengok sini. Jadi dia kata minda ni consists of three entity. Pengetahuan, perasaan dengan kehendak. Dan apabila ketiga ini bergabung antara tiganya secara harmoni, dia akan menyebabkan kita melakukan sesuatu itu dengan menggunakan pertimbangan yang harmoni. Balance lah antara tiga. Kamu ada pengetahuan, kamu ada perasaan dan kamu ada kehendak yang menyebabkan kita melakukan output kita secara normal. Okey, contohnya macam ni lah. You tengok orang gila, yang kita kata orang gila. Orang gila tengok kita gila. Kita tengok orang gila-gila. Okey? Macam tu. Tapi kalau kamu menjadi orang gila, kamu tengok orang normal itu adalah gila. Dia adalah perasaan yang tidak seimbang itulah antara ketiga ni. Jadi apabila dia tidak ada keseimbangan, mungkin dia ada pengetahuan atau dia tak ada pengetahuan, tetapi perasaan yang berlebihan dan kehendak yang berbeza, maka tidak berlaku keseimbangan itu. Maka apabila tidak berlaku keseimbangan, dia akan menghasilkan satu benda lain lah. Jadi dia kata kejayaan minda itu tercapai apabila aktiviti mental ini bergabung secara harmoni. Okay? Jadi sebab itu kita kata, adakah macam ni? Kamu tengok manusia, dia gelak sangat-sangat. Dia sangat gembira lah. Macam kamu tengok, wah gembiranya dia. Tetapi sebenarnya dia menghadapi kesedihan yang satu kesedihan lah. Contohnya katalah ada orang yang meninggal dunia kerana COVID. Okey, meninggal dunia kerana COVID. Kawan dia, bolehkah dia gelak? Dia gelak, sangat gembira. Kamu tengok gembiranya dia kerana kawannya mati kerana COVID. Ada macam tu? Itu dah tak betul dah bagi kita ni kan? Jadi takkan berlaku begitu sebab minda kita itu adalah satu aktiviti try to harmonize between these three. Emosi kita, pengetahuan dan kehendak kita mestilah kalaupun dia lari sikit je lah.
tapi dia ke arah yang harmoni, balance. Jadi di dalam contohnya falsafah pendidikan di Malaysia ini, kita kata melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, intelek dan sosial. Insan yang seimbang itu bermaksud insan yang boleh membuat pertimbangan dengan tadilah jasmaninya, emosinya, inteleknya, sosialnya. Dia tidaklah insan yang tempang. Jadi kadang-kadang kita tengok macam itulah yang berlaku kan. Kita mungkin takkan dapat begitu. Kadang-kadang kita ada pelajar kita kan. Pelajar kita ni pelajar yang sangat pendiam. Kamu tanya apa sekalipun, emosinya seolah-olah tak ada. Tetapi dia ada pengetahuan. Perasaan tu tak ada. Kadang-kadang kita pun kata dia, kamu ni macam manusia tak ada perasaan. Kamu tak ada perasaannya. Kan kita selalu marah student kita macam tu. Cuba kamu fikirkan, apa berlaku kat minda dia? Kod-kod dan minda dia ni dah tempang sebelah. Jadi kena faham bahawa setiap individu ini, apabila kita berinteraksi bersama individu ini, maka sebenarnya dia jadi begitu terpancarnya wataknya itu adalah refleksi kepada proses minda yang berlaku di dalam pemikiran dia. So if you can understand that, mungkin kita boleh menggunakan cara pengajaran kita yang berbeza lah. Okay? Jadi inilah. Minda ni ada minda sedar, minda bawah sedar. Pula. Jadi minda sedar tu apa? Minda sedar ni apabila kita sedang berfikir tentang suatu perkara dan minda akan diaktifkan ketika kita sedang sedar. Maksudnya kita sedar, contohnya macam ni. Kalau kita lapar, kita makan. Kita tak adalah minda kita bila kita lapar, lepas tu kita pergi melompat-lompat. Minda sedar tu bermaksud we know what we're doing. Dan yang what we are doing is consistent what is happening in our minds. Okay. Apakah minda di bawah sedar? Minda di bawah sedar ni adalah aktiviti yang berlaku secara tidak sedar tanpa dikehendaki secara spontan, automatik atau daripada pengalaman lepas. Contoh minda bawah sedar ni macam ni tau. Ini yang normal lah. Saya rasa kamu semua buat ni. Pagi-pagi, bila kamu bangun tidur. Okay, bila kita bangun tidur, apa kita buat? Saya tahulah apa kamu buat. Duduklah, macam-macam lah jawapan kamu tu. Duduklah, termenunglah, beristighfarlah, tengok telefon lah. Okay. Kalau semua tu tak ada, sebenarnya bila kita bangun tidur, kita buat apa? Kita teruslah pergi ke toilet kan? Bila kita bangun tidur, mungkin ada yang kata, taklah, saya tak pergi toilet. Saya bangun tidur, saya exercise dulu. Okay, tak apalah. Tapi kebanyakan, majoriti kita, apabila kita bangun tidur, tempat pertama yang kita pergi adalah toilet. Buatlah apa-apa dalam toilet tu. Itu minda bawah sedar kita. Tetapi kalau kamu bangun tidur, kamu tak pergi ke toilet, maksudnya kamu bangun tidur, kamu berzikir dulu, kamu baca Quran dulu ke, kamu buat telefon ke, kamu memasaklah dulu, kamu menyapu. Tak tahulah apa kamu buat tu. Itu adalah minda sedar sedang aktif. Minda sedar sedang aktif maksudnya kamu sedar apa yang kamu buat. Kalau tak sedar, dia akan terus menuju ke toilet. Gitu ya. Kadang-kadang bawa minda sedar kita. Okey. Kalau kita nampak tombol pintu. Ya, kita nampak tombol pintu. Apa kita buat? Kita terus pusing kan? Kita buka. Kalau kita nampak pintu, kita buka. Sebab minda bawah sedar kita telah memberitahu bahawa pintu adalah satu sejenis item yang apabila kita buka, kita boleh masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam atau kita keluar. Sebab itu kita ada pintu.
Kalau tidak ada pintu, macam mana nak masuk atau keluar? Boleh tak kita menembusi dinding? Tak boleh. Kecuali kita adalah jin ke, kita adalah ada roh-roh halus ke yang boleh tembus pintu tu, tak apa. Okay? So minda bawah sedar kita mengatakan bahawa ada tombol buka. Kalau tak ada tombol, kalau pintu tak ada tombol, minda sedar kita akan berkata, macam mana nak buka pintu ni? Pintu tak ada tombol. Macam gitulah. Interesting tau kalau kita kaji minda-minda ni. Tapi itulah. Okay, tak apa. Kemudian perbezaan otak dengan minda. Jadi itulah dia tadi. Otak tu kesimpulannya adalah organ. Dan minda ni adalah kualiti pemikiran kita. Yang kita hasilkan kerana ada otak. Kita boleh ada otak, tak ada minda. Boleh tak kita ada minda, tak ada otak? Tak apa, tak payah jawab, kamu tanyalah. Boleh tak kita ada otak, tak ada minda, tetapi kita ada minda, tak ada otak? Okey. Jadi apakah makanan otak? Sebab otak ini benda yang fizikal. Bila benda yang fizikal, dia perlu makanan. Tadi kan kita dah cakap oksigen tu adalah makanan dia. Jadi kita kena bagi makan. Kalau kita tak kasih oksigen itu kepada otak, otak kita tak boleh berfungsi. Minda pula apa makanan dia? Minda pula ialah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sebab kita sebut ke tadi, minda itu adalah kualiti pemikiran. Kualiti pemikiran kita itu akan berlaku berdasarkan pengetahuan pengalaman kita. Dan minda ni tidak boleh berlaku kalau tak ada otak. Sebab duduknya minda di dalam otak. Okay? Alright. Maka. Right, saya stop presenting. Okay. Gila dah pukul 12.30. Okay, saya masih di sini. Saya harap kamu pun masih di sini. Tadi saya kata kenalah ada interaksi kan. Tak ada interaksi pun. Macam mana? Okey tak? Macam dengan ceramah je. Ada. Okey, ada. Okey. So sebenarnya apa yang saya nak sampaikan dalam kuliah 1 ni adalah mengenai dengan basic tentang otak dan minda. Kita mesti faham apabila kita later on apabila kita mengajar, apabila kita berinteraksi bersama pelajar kita dan sebagainya, kadang-kala tindakan kita itu kita lupa sebenarnya pelajar kita itu berinteraksi, melakukan sesuatu itu kerana apa yang berlaku di dalam otak dia. Kita mungkin tak tahu, tak apalah kita tak tahu keseluruhannya, tetapi kita belajar ni maksudnya at least memberikan kita sedikit gambaran. Oh, rupanya begitu, itu yang berlaku, sebab itu jadi begitu. Oh, sebab tu rupanya, sebab tu ada orang yang pemalu, ada orang yang pendiam, ada orang yang extrovert, ada orang yang introvert. Because of what? Not just because of the experience that a person is experiencing throughout their life, tetapi juga mungkin disebabkan oleh the skill and knowledge yang dia ada, atau apa yang berlaku di dalam kotak minda dia, kotak pemikiran dia lah. Itulah yang sebenarnya basic di dalam pemikiran kritis dan kreatif. Okey, dah 12.30. Pasti semua pun dah kelaparan dan sebagainya. Saya bercakap tu kepada diri sendirilah, lapar sebenarnya. Okey, bila kita lapar, kita tak boleh fikir banyak kerana oksigen kita telah berkurangan. Oksigen kita berkurangan sebab tak cukup makan lah. Okay? Jadi kita punya badan this is minda di bawah sedar kita sebenarnya is telling us, hello, I am hungry, okay, I want to eat.
Tapi minda sedar kita berkata, oh tak, ini adalah kuliah. Kuliah hendaklah dihabiskan. Macam tu. Okay, menolak sendiri saya. Okay. Tapi saya nak bagi tahu, gitulah. Kan? Kalau kita mengajar ni. Betul tak? Betul. Betul. Okay, jadi sekarang dah 12.30. Jadi saya nak tahu apakah perancangan kita seterusnya untuk kuliah 2 dan 3. You all nak lecture petang ni 2 dan 3 tu ataupun lecture besok? Besok pun boleh, petang ni pun boleh. Okay. Yang lain macam mana? Itu tak ada jawapan sebenarnya Hafiza. Esok pun boleh, petang boleh, malam ni pun boleh. Itu tak ada jawapan. Okay. Tak apa, macam ni. Saya tak nak ni kan, you all. Dah 12.30 ni kita nak rehat dan sebagainya. Kalau begitu kita kembali bersiaran lah. Sekejap selepas Zuhur. Boleh? Boleh, Prof. Boleh, Prof. Dalam pukul berapa tu, Prof? Okay, 2.30. Okey, Prof. 12.30. InsyaAllah. Boleh. 2.30. Lepas Zuhur lah 2.30. Okay, 2.30 saya akan cuba dengan sepatah kilat. Macam nak ambil teori ya. Ya. Okey. Sepatah kilat seperti borak. Sepatah kilat sebab kita di dunia ini maka kita ikut Albert Einstein je lah. Okey, pukul 2.30 kita saya akan habiskan lecture 2 dan 3 tu. Kalau dapat 1.5 jam pun cukup lah. Okay, then after that kita tengoklah besoklah pula kita kuliah 5 dan 6 tu ya. Okay. Jadi kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Nanti kita akan balik masuk pukul 2.30 ikut link yang sama. Baik. Okey, Prof. Okay, so semua orang stay safe and bye for now.